Okey. Sekejap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton Kamil TV? Seperti yang dijanjikan, pukul 1 tengah hari ni kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. Hai Janggut, Joy, apa khabar? Share. Tap skrin. Kita nak bincang isu-isu yang best ni, belia dan UMNO. Isu yang sangat menarik yang dekat untuk Hai Puteri Wilayah Persekutuan dah join. Okay, thank you. Tolong tap skrin, tap skrin, sharekan perbincangan kita pada tengah hari ni nak dekat bahang PRN ni. Jadi banyak yang kita nak share, nak kongsi. Kita nak bersama dengan tetamu yang istimewa dengan dia sebenarnya bekas rakan sekerja saya juga dululah kat office lama. Tanpa membuang masa, semoga belum lagi. Okey, tetamu kita belum bersedia. Hai Encik Janggut, semoga Allah memudahkan tuan dengan segala kebaikan. Terima kasih. Semoga doa tu berbalik kepada tuan juga. Hai Shunil Buddha, thank you. Tap screen, sharekan live kita pada tengah hari ni. Hai Cik Ayu, terima kasih. Khaira Mall, terima kasih. Kita nak bincang isu tajuk-tajuk best ni. Kan dekat Bang PRN ni, isu belia dan UMNO. Tetamu kita pun hebat. Seorang dah bersedia belum lagi? Okey. Dah bersedia. Okey. Tetamu yang hebat, bergiat aktif dalam Puteri UMNO, bergiat aktif dalam Majlis Belia. Jadi kita tak buang masa, kita tahu kita sangat-sangat sibuk, banyak meeting, banyak urusan harian dalam Majlis Belia dalam Puteri UMNO. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita. Ini dia, Puan Asha Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya Allah, introduction Abang Kamil. Saya panggil Abang Kamil je. Sebab dia macam tadi Abang Kamil cakap, kita dah pernah bekerja sama sebelum ni. Kita pernah juga pun baca berita sama, buat berita sama-sama. Ini apa lagi? Adalah beberapa kerja-kerja wartawan dulu kan. Betul. Tapi introduction itu saya rasa dia as a sedikit lah. Benda tu tak ada pun, saya biasa je. Baik. Okay. Terima kasih Asha. Okey, hai Hidayu Harim. Macam mana? Suara okey tak? Voice suara macam temu bual kita. Suara clear tak? Kalau clear, bagi sikit like, komen sikit. Macam mana Cik Hidayu? Okey, tanpa kita buang masa. Sekarang ni Asha dah menang dalam Puteri UMNO. Sekarang ni berjawatan Ketua Penerangan Puteri UMNO Wilayah Persekutuan dengan Ketua Puteri UMNO Setiawangsa. Okey. Untuk wilayah Persekutuan. Jadi dalam UMNO, Puteri UMNO ni, kenapa Asha berminat untuk berkecimpung dalam Puteri UMNO? Ya betul juga tu kan soalan dia. Kalau ikut kenapa Puteri UMNO, satu ialah kita pilih base politik lah. Saya rasa penglibatan saya dalam politik tu mungkin juga disebabkan nak kata family factor tu boleh jadi mungkin kerana circle keluarga tu ada sikit, and then daripada keluarga saya dulu macam daripada arwah nenek angkat, dulu saya bawa kan dulu. Kalau kita tahu kegiatan kelompok gerakan wanita-wanita khususnya dulu sangat kuat, sangat hebat, baik di kampung, baik di bandar-bandar. Jadi benda tu saya rasa mungkin daripada kecil tu dah ada, dia punya momentum yang dah instill kan, dan dia bawa dan akhirnya bila saya membesar, dia dah ada kat situ. Saya pilih UMNO tu, pertama saya jawab UMNO tu kerana mungkin daripada kecil tu sebenarnya saya dah didoktrinkan dengan apa asas perjuangan UMNO, dan saya tahu juga daripada buku sejarah kita, dan itu yang membuatkan saya dah mengenali parti ni. Saya yakin dengan asas penubuhannya, dan apabila saya berkecimpung, saya rasa masa saya terlibat tu, habis belajar grad, alhamdulillah saya dapat diberi kepercayaan untuk bersama-sama dengan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang pada waktu itu kebetulan beliau juga adalah naib ketua wanita, dan beliau lah antara saya kata ikon lah yang membentuk saya, yang mengajar saya bagaimana gerakan politik ni sebenarnya boleh membantu generasi seterusnya untuk merancang, untuk membuka ataupun memberi ruang kepada anak-anak muda khususnya ataupun masyarakat kita, apa yang kita boleh bantu bangunkan negara kita masa itu. Dan saya rasa bibit-bibit tu lah mungkin saya dah nampak landasan, dan masa tu juga saya dah belajar dari segi untuk kita berkecimpung dalam kerajaan semata. Mungkin sebagai penjawat awam, dia tak cukup untuk kalau kita ada kita ada satu drive kan, kita perlukan political will. Sebab tu keberadaan ahli parlimen yang mewakili parti-parti
mereka adalah penting di dalam Dewan Negara. Baik. Dewan Dewan Rakyat. Ya, Dewan Rakyat. Ya. Itu dia satu pengenalan yang sangat baik daripada Cik Asha kita. Hai Sarah Petra, terima kasih menonton. Tolong share. Sarah Petra, terima kasih. Sarah Petra adalah Exco Puteri UMNO, yang juga Ketua Puteri UMNO Bahagian Batu. Terima kasih terima Ketua kasih Puteri Wilayah menonton. kerana support. Thank you. Pasti banyak lagi puteri-puteri yang kita nak interview ni kan. Sebab kita suka aspirasi orang muda, aspirasi orang kata apa, gadis puteri ni kan, membagi semangat kepada UMNO. Okey, seterusnya sebelum kita nak minta penonton kita semua share live ni, share, tap skrin banyak-banyak, hebahkan. Sebab ini julung-julung kali ni kita bukan senang nak dapatkan Cik Asha, kita sangat-sangat sibuk. Saya pernah berapa kali atur masa. Alhamdulillah kali berkesempatan. Jadi kita minta penonton-penonton kita share, komen, nak tanya soalan pada Cik Asha, kita akan tanyakan nanti soalan direct kepada Cik Asha kita. Baiklah, kita tengok Asha masuk UMNO dalam keadaan UMNO yang betul-betul dah tinggal 20 kerusi lebih untuk kena berganding dengan DAP dan sebagainya. Jadi bagaimana nak bagi penerangan pada akar umbi, pada masyarakat? UMNO sekarang perlu bersama dengan DAP, perlu bersama dengan Pakatan Harapan bawah kerajaan Datuk Seri Anwar. Jadi Asha sebagai orang yang saya nampak aktif di media sosial, jumpa gelandangan, jumpa masyarakat. Bila diajukan rakyat dengan soalan macam tu, apa yang Asha nak katakan bagi penerangan pada masyarakat? Saya rasa ialah betul juga. Mungkin ini adalah antara soalan yang memang tengah panas sekarang, yang saya kira kita punya bukan saja ahli puteri ataupun UMNO sendiri, masyarakat kita secara keseluruhan memang perlulah untuk mendapat pencerahan ini. Yang seperti semua sedia maklum, UMNO juga akur dengan jawapan daripada rakyat daripada pilihan raya yang lalu, yang mana kita hanya Barisan Nasional, kalau saya cakap untuk pilihan raya, kita hanya diberi mandat untuk 30 kerusi, dan daripada itu UMNO hanya lebih kurang 20 lebih kan di situ. Dan apapun selepas kekalahan, kita terima setiap ahli, saya kira yang betul-betul bergiat, jentera kita dalam keadaan pasrah, dia cuba mempelajari apa mesej yang disampaikan, dan pada waktu itu kita juga telah menyatakan satu statement yang kita akur dan kita bersedia untuk menjadi pembangkang. Tetapi satu ketetapan yang memang di luar kotak fikiran pun, di luar juga jangkaan dan kehendak kita yang UMNO mempunyai prinsip tersendiri, dan juga kita tak pernah terbayang bahawa kerajaan perpaduan hari ini terbentuk, yang mana ia bukan daripada pengaturan ahli-ahli politik, saya kira pemimpin tertinggi ketika itu, tetapi kerajaan perpaduan yang tertubuh pada hari ini adalah atas titah dan kehendak hasrat daripada yang Ketua Agung kita sendiri. Dan pada waktu itu juga kita nampak daripada 30 kerusi ini yang di mana-mana parti politik yang mempunyai majoriti ketika itu, walaupun mereka bergabung, mereka tak dapat membentuk kerajaan, dan akhirnya kita tergantung, kita punya government kita, kerajaan kita tergantung seketika. Dan pada waktu itu UMNO sebagai sebuah parti yang kita rasa bertanggungjawab, bukan kerana nakkan kuasa, tapi kerana kita nakkan kestabilan dan kemakmuran, selari dengan apa yang kita perjuangkan ketika PRU lalu. Kita punya tagline, demi kemakmuran dan kestabilan dan kemakmuran. Dan atas titah yang begitu juga, kerana kita selari dengan perlembagaan UMNO, kita sentiasa mendahulukan apa saja yang dititahkan oleh Tuanku. Dan pada waktu itu kita akur dan kita membentuk kerajaan hari itu. Pada waktu itu kerajaan perpaduan hari ini adalah di atas hasrat Tuanku, dan kita boleh cakap kerajaan hari ini adalah kerajaan agung lah, kita kata kan. Dan kita sebagai walaupun orang kata 30 saja kerusi dekat situ, tetapi kena ingat, bila ada kata masihkah UMNO relevan, kalau UMNO tak relevan, 30 kerusi itu kuasa walaupun kecil tapi masih diperlukan, dan kerana kerusi yang sedikit itu, majoriti yang sikit itu mampu membentuk kerajaan pada hari ini. Dan apabila kita membentuk, kita bersetuju pada awal perlibatan UMNO untuk bersama-sama dengan, macam cakap tadi kan, ada kita bersama dengan DAP. Awalnya kerana itu, berkat kebijaksanaan kepimpinan Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO pada waktu itu telah berbincang dan bertanya tentang kesediaan dan juga persetujuan daripada pihak
DAP khususnya, bagaimana untuk dia, sejauh mana mereka bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Bersedia tak dia untuk menjunjung apa yang ada di dalam perlembagaan, bersedia tak dia untuk menjaga tata sila untuk bersama-sama dengan kita. Nampaknya Alhamdulillah setakat hari ini, kalau saya rasa Abang Kamil pun boleh nampak bagaimana DAP belum lagi, kita ada dengar lagi apa-apa statement contohnya untuk dia membawakan konsep Malaysia. Ya, tak ada lagi kita dengar. Dan juga kita tak ada juga lagi dengar apa yang merepek. Nampaknya sebenarnya di pihak sana pun mereka mencuba untuk menyesuaikan diri dengan kita. Dan macam saya cakap tadi, kami ni akur dengan apa yang telah terjadi dan kita melihat dinamika kehendak rakyat tu. Kerana itu UMNO sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nasib bangsa, nasib rakyat Malaysia, kita melihat itu adalah perkara pertama. Bekerja untuk rakyat adalah melebihi daripada apa yang kita nak perjuangkan. Tetapi tak bermakna kami boleh melanggar prinsip. Kami masih lagi mengekalkan prinsip melalui, macam yang saya cakap tadi, kita ada persetujuan, kita ada perbincangan, dan selagi mana gabungan 19 parti ni tadi tidak mampu menghormati dan tidak melanggar etika sesama kita, insyaAllah apa saja dirancang melalui kerajaan perpaduan ini saya kira akan terlaksana dan kita mampu mencapai kestabilan politik sekurang-kurangnya untuk sepanjang penggal ini. Baik, itu dia. So, jawapan yang mantap yang kita memang tahu itu jawapan yang kita cakap daripada kerajaan yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Ini memang orang kata rakyat kena hadam, kena faham yang untuk membentuk satu kerajaan ni bukan mudah. Memang kita tahu pilihan raya lepas tak ada satu parti pun yang dominan, yang memang memerlukan kerjasama dan suka tak suka inilah yang kita kena hadap untuk 5 tahun lagi yang akan datang. Jadi terima kasih Cik Firdaus, Encik Along Nurul Aman, terima kasih masuk live kita pada Along Nurul Aman tu adalah Ketua Puteri UMNO Malaysia. Terima kasih Along. Dan saya rasa untuk ini saya bagi sedikit info lah untuk mungkin ahli-ahli puteri kita yang masih tak nampak lagi vibe dia. Kalau sekarang saya berada, sekarang ni Abang Kamil pun sebenarnya bertuah dapat menjejakkan kaki antara wartawan-wartawan yang inilah yang pertama dapat menjejakkan kaki di pejabat baru Puteri UMNO Malaysia. Sekarang kita dah totally wajah baru di bawah kepimpinan Datuk Nurul Aman, ataupun kita panggil Datuk Along, atau dengan nama mesra, paling mesra, Along. So inilah dia, kalau dekat nampak belakang ni, wajah baru, logo baru Puteri. Dan kami sebenarnya dengan vibe ni kita rasa lebih bersemangat, dan Puteri kali ini insyaAllah akan bergerak laju. Kita akan fokus membawa agenda-agenda wanita muda yang juga kita akan pastikan insyaAllah Puteri kali ini adalah Puteri yang relevan, Puteri sentiasa siap sedia. Wow, hebat. Saya sebenarnya memang respect kat Puteri, bukan apa, sepanjang career saya dah 10 tahun bergelar wartawan. Beberapa siri pilihan raya saya sertai. Puteri ni antara satu sayap UMNO lah yang paling aktif dalam pilihan raya. Kalau kita pergi kat mana-mana barung, mana-mana kemah dalam tempoh berkempen tu, sana Puteri, sini Puteri. Dia menyantuni pilihan raya. Jadi boleh kata Puteri UMNO ni sebenarnya tulang belakang kepada UMNO tu sendiri. Orang kata apa, macam spokesperson, duta. Jadi kalau anda nak kat PRN, tapi sebelum pilihan raya ni sendiri memang kita tengok yang menyantuni rakyat, menyantuni rumah ke rumah tu Puteri. Kan, memahamkan, menyebarkan pahaman kerajaan, dasar-dasar kerajaan, dasar-dasar parti, kenapa perlu pilih UMNO. Jadi memang Puteri ni daripada dulu sampai sekarang, jadi tahniah juga Asha meneruskan legasi Puteri UMNO yang lepas ni memang saya rasa Asha ni memang orang yang tepat. Saya tengok dalam Facebook dia kerja siang malam, siang malam bekerja. Jadi kita nampak Puteri UMNO tu dah ada harapan, ada orang kuat kan. Ni bukan main-main punya perjuangan yang serius. Baik, bila bercerita tentang perjuangan Puteri UMNO, kita tengok Datuk Mas Hayati lah kata, itu pun daripada kilang Puteri UMNO juga, tapi beralih ke parti sebelah. Jadi macam mana Asha melihat dalam 5 tahun ataupun saya rasa Asha muda lagi, jadi perjalanan dalam Puteri UMNO tu mungkin panjang kan. Jadi sekiranya ada yang parti-parti sebelah, parti lawan tu nak kenen Asha tarik, main lah join. Jadi kesetiaan Asha terhadap Puteri UMNO atau UMNO tu bagaimana Asha? Mungkin Asha boleh perjelaskan prinsip Asha dalam UMNO dan Puteri itu. Prinsip, baik. Okay, satu lagi tadi sebab bila Abang Kamil dah bagi sedikit statement mengenai peranan Puteri tadi,
saya mungkin boleh tambah sikit. Yeah. Sebenarnya di dalam UMNO ni kita ada 3 sayap dan wanita, pemuda dan puteri. Tetapi di dalam di 3 sayap ni sekarang telah bukan sekarang, saya lupa daripada tahun yang penggal yang lama, kita dah pun bersetuju di dalam Perhimpunan Agung yang lama, saya lupa tahun ya, maaf. Kita dah bersetuju bahawa wanita UMNO adalah tulang belakang dan pemuda dan puteri adalah sayap. Jadi kita bergerak begitu. Dan alhamdulillah kalau di mata kacamata Abang Kamil, kelibat puteri ni begitu jelas. Dia punya visibility terutamanya ketika PRU ada peranan, nampak peranannya. Jentera kita kelihatan. Tetapi tak bermakna kita ni hanya meramaikan ataupun kita hanya kelihatan di situ. Sebenarnya kita sangat berperanan, sekecil-kecil perkara, puteri itu sangat diperlukan. Itu saya tak nafikan. Dan kerana itu, saya teruskan perjuangan dan saya terus kekal setia. Dan pada kekalahan 2018 PRU lama, saya lah sendiri ya, saya banyak belajar bagaimana untuk kita mengenal siapa lawan, siapa kawan. Dan apabila kerajaan hari ini, kerajaan berpaduan, saya kira itu sebenarnya satu bibit-bibit yang bukan sahaja mematangkan kepimpinan yang ada, tetapi ahli-ahli UMNO, penerimaannya. Bagaimana kita dah pernah berada di satu tahap yang tinggi dan kemudian bila Allah nak uji, jatuh begitu, dan pada waktu itu bila nak bangkit itu bukan mudah. Lain orang, lain penerimaan, lain apa yang dihadapi dan ujian sebagainya. Dan kita juga tak boleh menyalahkan kepimpinan ataupun sahabat-sahabat lain yang telah pun melompat, memilih. Mungkin juga mereka ni ada satu, kita tak tahu kan masalah orang lain-lain dan juga apa yang hasrat dia tu, perjuangan dia. Tapi macam mana yang saya beritahu dekat Abang Kamil tadi, kenapa saya pemilih UMNO? Kerana saya melihat asas perjuangan. Saya lihat, saya memang daripada sebelum ni pun, penggal lama pun, bila tanya saya akan cakap benda yang sama. Saya akan melihat sejarah penubuhan. Macam mana kalau kita nak bersama dengan seseorang, background check tu penting. Circle kita tu dengan siapa kita berkawan tu yang akan membentuk kita, bukan sahaja sahsiah diri, dia juga akan membentuk masa depan kita bersama dengan mereka di sekeliling lah. Macam sekarang, saya dah ada anak kan. Dengan siapa saya berkawan tu, dia bukan sahaja membentuk diri saya, tetapi dia akan memberi kesan kepada bagaimana saya mendidik anak saya. Dia akan mencorakkan pula anak saya. Kerana tu saya, kesetiaan tu saya rasa fasa untuk UMNO dah berlalu lah. Yang mana kita dah ajar ahli-ahli kita yang mana yang tinggal ni, saya kira itulah dia. Mereka-mereka yang setia dan sekarang ni kita nak membentuk mereka ni untuk kekal berprinsip. Dan kalau macam tadi, adakah kalau parti lain tarik saya akan pergi ke sana? Sebenarnya Abang Kamil dah masa saya PRU lama PRU yang sebelum ni, adalah daripada pihak Bersatu utamanya, adalah tarik kan. Kita bila saya pun terlibat dengan belia kan, dia tarik. Tapi saya rasa saya tak boleh lah macam tu. Sebab saya cakap, saya akan lihat asas perjuangan tu. Kalau kerana kalau nak jawatan je, saya boleh dah pergi sana confirm. InsyaAllah saya dah boleh terus lompat. Tak perlu tak perlu susah payah start pada bawah. Tapi satu kelebihan UMNO yang saya rasa saya pegang, yang saya kira ialah satu parti yang memang kukuh kerana kita berada di akar umbi. Bukan mudah untuk, sejujurnya lah, walaupun inilah penggal pertama saya sebagai Ketua Puteri bahagian, tapi bukan mudah untuk kita mesti memastikan di setiap cawangan kita tu ada ahlinya. Dan kemudian di bahagian bagaimana untuk memastikan beberapa cawangan tadi tu cukup ahlinya, cukup quorumnya. Itu kelebihan UMNO yang saya kira sehingga hari ini, walaupun kita telah menerima satu tamparan hebat pengajaran daripada rakyat melalui pilihan raya lalu, tapi kita masih kekal utuh. Dan UMNO hari ini, UMNO yang saya kira sangat fleksibel, sangat terbuka, dan kita pun telah membawa idea untuk meremajakan UMNO itu sebelum ini. Dan semestinya setiap perubahan yang kita nak bawa dia memerlukan masa, dan apatah lagi apabila kita memerlukan komitmen manusia, kesetiaan itu. So itulah dia tadi untuk menjawab soalan. Saya tak akan ke mana-mana, insya-Allah saya akan bersama dengan UMNO. Itu nama je, kontrak mati tu, dapat janjian tu. Jadi kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi beralih ke parti, kita simpan video ni, kita ulang balik.
kalau pun mungkin lah, kita tak tahu kan, bila kita cakap ni mungkin kita akan diuji. Saya rasa satu penyelesaian baik, lebih baik saya berdiam diri daripada saya melompat dan saya terpaksa mengorbankan prinsip tu. Lebih baik. Kita tengok sebenarnya kekuatan UMNO tu sendiri adalah ahli-ahli yang setia kan. Walaupun tidak dipilih untuk bertanding, tidak tercalon untuk berlari, tapi dia tetap di belakang menyokong. Adalah beberapa sini-sini kita tengok nak melompat, yang dipecat dan sebagainya. Ini semua punca-punca. Jadi mungkin dah pembersihan di dalam UMNO tu telah berlaku. Kita tengok sekarang ni ada kan. Jadi saya nak tanya juga, tadi Asha ada sebut tentang sejarah parti dan sebagainya. Jadi kan sebagai seorang ketua puteri ni, ketua puteri bahagian dalam puteri UMNO ni, susah tak bila presiden tu ada terpalit dengan kes mahkamah, nak penjelasan kepada masyarakat. Kenapa awak ada presiden yang begini? Kenapa presiden awak begini? Jadi ada tak satu orang kata satu liability atau satu beban kepada puteri UMNO, pada Asha, nak orang kata menyokong institusi presiden tu? Apa komen Asha? Baik, pertama sekali sebelum saya menjawab, saya suka untuk jelaskan di sini adalah pendapat saya. Bagaimana saya menerima dan apa sahaja yang saya sampaikan ini tidak akan menggambarkan pendapat-pendapat kepimpinan yang saya ada. Ini adalah pendapat saya sendiri. Bila bercakap tentang kita sebagai ahli, mereka yang saya lah diajar bagaimana daripada bawah akan menghormati institusi presiden, kita menghormati perlembagaan parti, kita menghormati hierarki itu tadi, yang mana UMNO daripada akar umbi dan naik ke atas, bagaimana kita berkukuh. Kalau saya sendiri, saya tak sukalah untuk bercakap tentang orang, dan satu lagi saya tahu tentang politik ni dia ada dengan apa yang telah berlaku daripada lama kan. UMNO ni dah tumbuh, kita kira dah hampir 8 dekad. Kita pun dah baru lepas menyambut 77. Hari ulang tahun UMNO ke-77 hari itu, dan 77 tahun ini adalah satu tempoh yang saya kira kalau manusia pun dia dah cukup sampai dah tak boleh nak fikir lah kan. Lebih baik dia berehat, dia macam tu. Tapi UMNO masih kekal hari ini. Semestinya UMNO yang lama kita pun masih lagi ramai veteran, kita pun masih ramai lagi mungkin unfinished business mereka. Dan saya kira mungkin apa yang berlaku itu seperti mana yang telah pun kita jelaskan di dalam dadah akhbar dan melalui semua platform media, bagaimana kes untuk presiden, bagaimana keberanian presiden dan juga bosku mendepani keadilan mahkamah dunia ni, negara kita ni, bukan menyorot tangan, bukan boleh dibeli. Mereka berani berhadapan dengan perkara yang kalau kata berani kerana benar. Jadi saya rasa itu bukan liability, satu perkara yang sebenarnya memberitahu mesej kepada generasi terutamanya saya dan yang akan datang, adalah satu keberanian. Jika kita berani buat, itulah nilai perjuangan yang dia satu harga yang perlu dibayar lah. Bila kita ikhlas tu akan ada ujian. Bahkan kalau kita ikut sebagai seorang Islam, satu-satunya manusia yang memang dah berada di satu tangga kekasih Allah sendiri pun dah uji dengan begitu dahsyat. Ini kan pula pemimpin-pemimpin yang ada keikhlasan. Saya pun tak boleh nak bercakap dia ikhlas ke tidak, sebab kita tahu itu bukan saya untuk menilai. Tetapi kita boleh melihatlah bagaimana keberanian, keikhlasan seseorang itu melalui tindakan mereka. Dan saya rasa kalau kata pasal liability, mungkin juga saya nanti akan datang, mungkin akan dapat ujian yang lebih kurang. Saya rasa itu adalah satu pengajaran, dan apa yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh pemimpin hari ini ada satu satu tauladan lah. Saya kira kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh, kita jadikan itu sebagai pengajaran. Saya tak rasalah itu sebagai liability. Saya rasa itu adalah setiap orang ada takdir dia, ketentuan dia yang perlu dilalui, ujian-ujian yang akhirnya akan insya-Allah mengangkat darjat setiap orang. Wah, hebat sekali penjelasan. Macam masuk pertandingan Ratu Cantik ni kan. Dia kupasan tu. Wah, terbaik. Hai Zizi, Pak Zima, terima kasih join. Tap screen share. Asha Najiha, terima kasih. Asha Najiha adalah ketua puteri Segambut, merangkap ketua puteri negeri ataupun ketua puteri wilayah Persekutuan. Terima kasih Najiha. Sentiasa saya, alhamdulillah saya dapat satu kawan-kawan ketua-ketua puteri di wilayah yang sangat supportif, yang sangat membantu each other. Dan saya kira itulah tadi cakap, circle yang baik tu insya-Allah dia akan membentuk peribadi yang baik. Dia komen, keep it up. Baik, terima kasih penonton. Teruskan tap screen, teruskan berkongsi siaran kita pada petang ni. Baiklah, soalan seterusnya. Sebentar tadi Asha ada mention tentang bosku.
Jadi UMNO, bosku Datuk Seri Najib ni, jadi macam mana pula sentimen ataupun skeptikal bila orang kata alah UMNO dah dapat kuasa jadi kerajaan nak bebaskan Datuk Seri Najib. Dan bila mungkin lepas ni semasa kempen di PRN pun mungkin itu akan jadi permainan untuk parti lawan. Oh, UMNO ni berkuasa mesti nak bebaskan bosku Datuk Seri Najib. Jadi mungkin di camp Puteri mungkin Aisyah telah diajar terlebih itu apa sebenarnya nak jawab bila orang lemparkan tuduhan-tuduhan macam ni. Silakan Aisyah. Tak adalah saya diajar. Ya. Saya rasa sebagai ketua perangan, saya ada perkara yang kita tahu kita perlu pick up dan kita perlu jelaskan. Dan untuk kes bosku ni saya rasa tak banyak pun yang kita perlu, tak ada pun ada siap ada apa skrip dan sebagainya, tak ada juga. Sebab apa, saya yakin, ni saya sendiri saya yakin seperti yang saya beritahu tadi, kepimpinan kita terutamanya Datuk Seri Najib, bosku, dan juga presiden kita sendiri, Presiden UMNO, dah tunjukkan satu tauladan yang bahawa mereka kata perkara itu tidak benar. Dan mereka berani berhadapan dengan mahkamah, bahkan bukan satu dua dia punya tuduhan, banyak, dan daripada benda ni pun dah berlarutan lama. Jadi kalau nak petik, sekarang ni UMNO dah kerajaan, boleh bebas. Tak juga. Hari tu kita adalah kerajaan, kita punya Perdana Menteri adalah daripada Barisan Nasional, daripada UMNO sendiri, masih juga berjalan, dan Datuk Seri Najib masih lagi kekal dengan prinsipnya untuk berhadapan dengan keadilan di mahkamah, menghadap. Lepas tu kita tak ada pun rasa macam tu, sebab kita juga menghormati, bahkan kita sangat sukalah dengan apa yang dipertunjukkan oleh Datuk Seri Najib, berani berhadapan dengan tomahan, berani menjawab perkara-perkara yang salah dia punya, dan itu sangat mengajar, terutamanya bila COVID saya relate balik. Perkara-perkara ni sebenarnya dia membantu setiap insan yang mendekati Datuk Seri Najib khususnya, bagaimana bila kita jatuh untuk kita bangkit kembali, membina kekuatan, dan macam mana untuk kita support each other apabila banyak too much negativity, tetapi kita tahu kita perlu teruskan perjuangan. Macam tagline UMNO, perjuangan kami ni masih belum selesai. Bahkan untuk kerajaan perpaduan khususnya, perjuangan ini baru bermula. Dan apa tadi, macam mana nak cakap, tak ada, saya rasa okey, kita tak ada pun ada skrip dan sebagainya, tetapi apa yang fakta kita perlu tahu, kita perlu sampaikan. Itu saja saya rasa, skrip dia adalah fakta, kita bukan auta. Kita tak ada pun bagi tahu kalau mereka bercakap macam ni kita kena macam ni, dan tidak, UMNO juga tidak mengajar ahlinya untuk menggunakan kuasa bagi lepas tangan, tidak. Kalau mungkin ada kepimpinan yang dulu, saya kira mungkin juga, ini saya bukan saya tak kata yang lain, dah pun keluar daripada parti. Dan mereka bukan ada dalam UMNO. Dan UMNO hari ini adalah kepimpinan yang menunjukkan tauladan yang baik, berani kerana benar, ikhlas di dalam perjuangan, selari dengan apa asas perjuangan parti. Baik. Bila bercerita tentang perjuangan UMNO, baru-baru ni kita mungkin ditampar tentang isu kalimah Allah dan sebagainya. Jadi Sikandar nak masuk live kan? Mungkin ada soalan nak ajukan? Betul. Cik Sikandar. Sampai 4 orang, saya nak masuk 3 orang. Korang seorang. Okey. Siapa dulu yang nak bertanya? Janganlah serah. Bertanyakan soalan. Okay. Ada siapa nak ajukan soalan? Seorang-seorang Joina, Nova, JRG, C ada? Hai. Joina, tak dengar lah. Boleh. Saya tak pernah dengar. Okey. Mungkin boleh ke Joina, silakan. Ada apa soalan nak ajukan? Saya tak dengar. Okey, clear. Okey, boleh cakap, silakan. Okey, okey, kalau nak menonton saja boleh ni boleh saksikan di skrin saja. Okey. Okey Aisyah, mungkin boleh teruskan dengan kita tadi kita bercerita tentang kalimah Allah. Sebenarnya untuk isu kalimah Allah ni, saya rasa kalau saya nak kupas sikit dekat sini secara ringkas, mungkin dia akan jadi jawapan yang tidak padat, jawapan yang mungkin ada loose, tetapi ketahuilah bahawa saya untuk ini
kita UMNO, walaupun saya selalu lah kita pantau kan di media sosial bahawa kata sekarang kan dah kerajaan, kenapa tak boleh nak ni gitu gini. Tidak, dia sebenarnya apa yang berlaku tu apabila kalau siapa yang mengikuti kisah ni ataupun dia punya kronologi tu daripada awal, dia bukanlah kerana kita ni memang dah ada buat satu ketetapan yang mana membenarkan yang bukan Islam untuk menggunakan kalimah itu, terutamanya kalimah Allah, Kaabah dan beberapa lagi perkataan lain tu memang dah termaktub, kita kata dia eksklusif untuk umat Islam. Dan apa yang terjadi itu bermula daripada seorang kita punya wanita ni yang beragama Kristian kan, Gillian Island, betul? Jill Island. Kisah dia berlaku sebenarnya apabila mungkin saya rasa dia tercetus tu, dia mungkin mengelirukan dan kemudian biasalah kan, di sana pun buat kerja, cyber troopers mereka pun buat kerja, bukan apa benda itu yang di-pick up dan diwar-warkan, diviralkan, dan saya juga tak menyalahkan masyarakat kita kerana setiap perkara tu diperlukan penjelasan yang panjang dan kita ni kekurangan masa, kita ambil perkara yang pendek. Tetapi apa yang berlaku dia bukanlah begitu. Kita tak pernah pun membuat satu tindakan yang membenarkan. Tidak, dia sebenarnya kalau kes ni saya pendekkan saya buat rumusan, dia adalah kerana satu percanggahan di antara dua kita panggil apa, dua order. Satu daripada peringkat penyelarasan kementerian KDN, dan juga di KDN, dan satu adalah apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Benda ni berlaku apabila Jill Island tadi tu, dia ada satu buat macam tu saya ringkaskan, dia ada kumpulkan satu dokumen bentuk CD dan sebagainya yang mana mempunyai job tu untuk kegunaan sendiri, betul tak? Betul kan? Kegunaan sendiri dan bukan untuk sebaran awam. Di mana itu telah dibenarkan di dalam dalam penyelarasan di peringkat KDN. Macam tu pada kerajaan yang ketika tu masa zaman pemerintahan ni kan Tun Mahathir, betul? Saya betulkan balik, saya lupa tahun dia tu, tapi pada pemerintahan yang lalu dia ada satu glitch lah dekat situ. Dan apa yang berlaku di dalam mahkamah mengeluarkan kenyataan suruh KDN menarik balik tu adalah membetulkan kembali apabila ada percanggahan tu. Dia tentang COP yang tadi ada kebenaran di peringkat jawatankuasa kementerian mengatakan membenarkan penggunaan kalimah ini untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk awam, dan sebenarnya Jill Island ini tidak bersalah. Dia menggunakan saluran yang dia nampak betul ada, dan kemudian apabila berlaku dia punya apa ni kita panggil dokumen dia tadi dirampas oleh custom, dan kemudian dia nak buat rayuan untuk mendapatkan kembali, dan itulah proses-proses yang berlaku. Dan sebenarnya kita tak pernah pun mengeluarkan satu tindakan untuk membenarkan menarik balik eksklusiviti untuk penganut Islam ni. Macam tu tak ada, tapi dia sebenarnya salah faham. Yang saya kira kalau siapa yang mengikuti saluran-saluran media UMNO, kita dah pun membuat penjelasan panjang dan jelas mengenai isu ini. Mungkin boleh ikuti selepas ini, insyaAllah kita akan juga update di TikTok Puteri UMNO Wilayah. Boleh ikuti kami di situ. Itu dia penjelasan daripada Cik Aisyah. Terima kasih Cik MKB join. Siapa nak ajukan soalan boleh komen. Boleh komen je. InsyaAllah kalau Cik Aisyah ada masa berkelapangan apa, kita boleh. Cik Adawas, terima kasih. Boleh tap screen. Baiklah, saya nak beralih kepada UMNO Wilayah Persekutuan. Kalau kita tengok kerusi Parlimen Titiwangsa berjaya kembali kepada UMNO. Dalam ni. Jadi untuk UMNO Wilayah Persekutuan, mungkin apa sasaran Aisyah atau UMNO Wilayah Persekutuan ni? Mungkin pada PRN, pada PRU akan datang. Dia tak ada PRN lah, Wilayah Persekutuan kan, untuk PRU akan datang nak mengukuhkan sokongan. Kalau tengok dapat menang dalam Titiwangsa tu adalah satu benda yang hebat. Mungkin dalam lain macam segambut ke, mungkin di Setiawangsa sendiri kan dah berkawan, tapi kita tahu status quo kan.
Jadi macam mana nak mengukuhkan UMNO wilayah persekutuan di Setiawangsa? Apa masalah-masalah mungkin terlalu kuat, nak kata pembangkang pun tidak, sekarang dah Parti Keadilan, Pakatan Harapan dah bersama kan. Ya, maksudnya kerajaan perpaduan, kerjasama dalam wilayah persekutuan, nak mengukuhkan tu apa peranan Mereka Puteri ataupun UMNO wilayah persekutuan untuk mengukuhkan lagi hubungan politik kerajaan perpaduan. Sesuai lah, muncullah soalan ni ditanya selepas convention perpaduan itu. Perkara ini telah dibincangkan, tapi mungkin kalau jawapan saya ni dia sesuai dengan skop untuk wilayah lah kan. Apa yang berlaku bila lihat di dalam wilayah sendiri, betul saya tak nafikan kerusi di wilayah ni memang Barisan Nasional tu memang semakin menurun. Dan tapi alhamdulillah di Setiawangsa Datuk Seri Johari Ghani dah berjaya merampas kembali kedudukan beliau di situ. Dan melihat satu gelombang kepercayaan semula, bukan sahaja kepada Barisan Nasional di Setiawangsa tetapi kepada kepimpinan UMNO di situ. Dan bagaimana Datuk Seri Johari selaku pengurusi hubungan kami membuktikan kepada kepimpinan yang lain di peringkat-peringkat parlimen bagaimana satu gerak kerja yang telah dilakukan beliau yang seharusnya dicontohi dan mungkin perlu diambil tindakan segeralah oleh kepimpinan di peringkat parlimen yang lain. Lepas itu kalau bercakap tadi macam mana untuk mengukuhkan, di dalam konvensyen hari itu kita dah pun membincangkan bagaimana pembentukan kerajaan perpaduan terutamanya di peringkat parlimen masing-masing adalah kita perlu fokus mencari titik persamaan dan mengurus perbezaan. Dan saya kira kalau nak tanya macam mana ke apa semua lagi, biasalah macam orang baru berkenalan, kita mula-mula kena buat bonding. Dan selepas tu kita akan mencari apa persamaan dan bagaimana untuk kita mengurus perbezaan di peringkat atas dan kemudian di peringkat akar umbi dan sebagainya. Tapi kalau nak tanya sekarang, saya rasa itu adalah long process. Kalau mungkin soalan tu abang boleh reserve kembali, reserve dulu, saya jawab kembali menuju insyaAllah di PRU akan datang. Itu kita ada satu tempoh yang cukup saya rasa untuk menjawab persoalan tu. Tetapi apa pun saya nasihatkan mereka-mereka berada di wilayah persekutuan khususnya, dengan apa yang telah berlaku dinamika politik hari ini, saya pohon semua untuk terus menyokong kesatuan apa yang kita buat ini untuk kita bina bersama negara kita demi kestabilan politik. Ini bukan sahaja untuk mereka-mereka yang berkecimpung dalam politik, tetapi sebenarnya kehadapan lagi adalah untuk rakyat kita sendiri. Bila kita punya politik dah stabil, ekonomi pun insya-Allah, pelabur-pelabur dari luar akan percaya kepada kita dan keadaan ekonomi kita akan bertambah baik. Taraf hidup kita juga insya-Allah akan lebih terjamin. Baik, itu dia bercerita tentang UMNO wilayah persekutuan. Jadi kita nak menuju ke pilihan raya negeri, ada 6 negeri. Macam Asha bagi ketua penerangan UMNO wilayah persekutuan. Jadi kita tahu wilayah persekutuan tak ada join PRN, memang akan dihantarlah ke negeri-negeri nanti. Kata-katalah tu nama shortlist lah bertanding dekat DUN tam-tam negeri ni, Kedah ke Selangor ke kan, Kokok lah. Adakah Aisyah dah bersedia kan untuk dicalonkan bertanding PRN ni kan, Kokok kan presiden tu. Wah, Aisyah Rahman ada bakat ni, kita bawa ke kerusi DUN, salah satu DUN katalah negeri Selangor kan. Dah bersedia ke kan, walaupun di Kuala Lumpur di persekutuan, tapi tengok bakat Aisyah kan dah menyerlah dalam puteri ni. Ni boleh bawa orang muda, bawa suara dalam DUN Selangor. Kalau Kara terpilih, bersediakah atau nak berkecimpung dalam underground saja berkempen, bagaimana? Mungkin Aisyah boleh komen sikit. Itulah, itu sebenarnya satu soalan yang memang sangat subjektif. Dan saya kira untuk untuk saya jawab sekarang tu, tapi insyaAllah boleh lah. Sebenarnya bila kita dah, sekarang ni saya berada di peringkat lah sebagai kepimpinan utama di peringkat bahagian. Semestinya mereka-mereka ataupun anak muda, kita perlu ada hala tuju, betul? Dan apa saja yang kita usahakan, kita lakukan, kita mesti ada aim dia. Kalau ikut sekarang, aim saya adalah untuk membantu parti, untuk mengembalikan balik kalau apa sahaja tomahan sebelum ini kita betulkan balik.
dan di peringkat Puteri UMNO dengan hala tuju Puteri UMNO Malaysia juga sangat jelas untuk kita membawa kembali, memperkasa agenda-agenda wanita muda. Kita jadikan benar daripada kepimpinan inilah pembangkit kepada perubahan. Hashtag kita punya slogan untuk kepimpinan baru adalah Perkasa Puteri, Pembangkit Perubahan. Itu yang kita nak. Tapi bila jawab balik kesediaan saya untuk menjadi wakil rakyat, ada dua lah. Satu, saya melihat suara wanita tu sendiri, isu-isu wanita dan pentingnya keterlibatan dan juga perjuangan 30% minimum wanita di peringkat pembuat keputusan. Nak atau tidak, suka atau tidak, sebenarnya saya sebagai mereka yang telah dilatih sebagai pelapis, saya tidak melihat untuk saya berjuang ini akhirnya untuk mengejar pangkat ataupun berada sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Sebab saya rasa mungkin sebenarnya kalau tak jadi wakil rakyat pun insyaAllah kita boleh je. Sebab kita sekarang ni memperjuangkan agenda 30% wanita di peringkat pembuat keputusan. Peringkat pembuat keputusan ni boleh jadi dekat peringkat sektor awam, sektor swasta dan sebagainya kan. Tetapi jika diberi peluang, kita menerima dengan penuh hati terbuka. Tapi itu juga akan menjadi cabaran buat saya. Bagaimana untuk memastikan agenda yang ataupun objektif asal itu terlaksana dan untuk memastikan saya ni kompeten dan mampu untuk menyahut cabaran tu. Macam itulah Abang Amil. Dia ada banyak lagi tapi sebenarnya puteri-puteri, terutamanya Puteri UMNO kita ni, wanita-wanita muda ni, bila kita berkecimpung di dalam parti ni secara serius, semestinya setiap daripada kita telah dilatih ataupun diminta untuk bersedia seandainya diberi peluang dan kita perlu untuk mengisi kekosongan itu, kita tak boleh nak kata tidak. Kita kena buktikan, insyaAllah kita adalah relevan, kita boleh buat. Wow, tu kesediaan Asha tu. Nanti kan PRN kalau dipilih bagi sokongan, jangan tak pangkah InsyaAllah. Mana-mana tengok don mana Asha Rahman cari mana. Saya taklah kata saya bercita-cita ke tak tu, tapi itulah saya rasa cabaran untuk wanita-wanita lain tu. Kita tak salah untuk untuk apa ni kita kata berangan tu percuma kan. Tapi kita kena bersedia lah. Saya bila dengar jawapan Asha ni, saya tengok masa kita bekerja sama dulu, kerja kat satu company sama tu, saya interview Marina, sekarang dah jadi Adun Skudai lah. Macam ni. Jawapan dia sebiji macam ni. Saya tak bersedia, saya nak main dekat ground tapi sekarang menang besar lah majoriti Marina. Sebab saya rasa wanita-wanita yang terutamanya bila dah jadi ni kan, kita dilatih yang kita kena buat dan sebab tu saya rasa dan sebab tu bukan saya rasa, sebab tu saya kata circle tadi tu penting. Jadi kerana circle ni tadi kita boleh dapat satu input yang baik dan bila kita berada di bertanggungjawabkan di situ, insyaAllah kita boleh buat. Tapi kerana kita ada circle, bukan kerana diri kita, tapi kerana kita punya ni lah, mereka yang di sekeliling tu yang membantu. Baik. Dan ucapkan terima kasih pada Zaki, pada Ifabit, pada Oni, Mak Ngau, Hanafi. Terima kasih yang tengok live kita pada hari ini. Jangan lupa share, tap screen, bagi sikit like, love untuk kita punya live pada tengah hari ini. Baik Asha, saya kata kita dah tinggalkan letak dulu UMNO di bahagian kereta tepi, nak bercerita tentang belia. Sekarang kita tahu Asha adalah Esko Majlis Belia kan. Jadi macam mana nak relate UMNO dengan siswa UMNO dengan Majlis Belia? Macam ada mungkin perbezaan ke, ada yang tak kena, bukan tak kena maksudnya yang tak selari lah. Mungkin kita tahu belia ada banyak fahaman politik begitu begini. So Asha sebagai Esko bawa pula wadah mungkin identiti Puteri UMNO, ada tak kontradik di situ dalam Majlis Belia? Okay, kalau bila cakap tentang itu, terima kasih kerana mengingatkan kembali, saya ada tanggungjawab lain. Itu juga satu cabaran sebenarnya, saya akui apabila diberi tanggungjawab sebagai Esko Majlis Belia, yang mana saya banyak lagi nak belajar. Itu juga cabaran yang saya rasa walaupun bila kita berada di satu tempat yang kalau kita rasa kita tak mampu nak buat, kita perlu adalah tanggungjawab terutamanya wanita muda untuk memperkasa wanita lain supaya apabila mereka berada di situ, dia belajar daripada kesilapan kita.
dan dia mampu membuat lebih baik daripada apa yang kita mampu buat. Dan seandainya mereka yang berada di tempat itu tidak mampu membuat sebaik kepimpinan lama, tapi sekurang-kurangnya dia mampu menyediakan wanita-wanita lain yang akan take over dia punya tempat tu dan terus sticklah buat yang terbaik. Bila bercakap tentang belia dan juga parti kan, ya betul, Majlis Belia Malaysia khususnya adalah satu NGO yang non-partisan. Kita, yang bagusnya saya bila bersama dengan Majlis Belia ni, kita ni tak kira background. Asalkan kita belia, kita nak berpersatuan, kita akan bersama dan melupakan baju-baju politik masing-masing. Kita akan membincangkan satu isu yang penting untuk dibincang bersama dan diusahakan bersama, iaitu pemerkasaan belia. Apa saja perkara-perkara yang memberi kelebihan buat belia, itu yang kita perjuangkan bersama. Itu yang satu perkara yang saya rasa bila kerajaan federal perlu belajar bagaimana untuk mencari kebersamaan dan mengurus perbezaan. Tetapi mereka-mereka yang punya kelebihan selain daripada baju belia, mungkin yang kita katalah dalam parti politik, mereka ada kelebihan masing-masing yang mana apa saja pembentukan ataupun ideologi mereka itu yang nanti akan menjadikan gerakan kami ini lebih baik, lebih hebat dan membantu gerakan ini untuk bagaimana untuk mengurus perbezaan tadi dan akhirnya menghormati satu sama lain dan menjayakan objektif yang kita bawa. Dan kemudian Mak Kamil, sekarang ni seperti kita sedia maklum, undi 18 telah pun secara automatik dilaksanakan. Dan sepatutnya semua maklum bahawa kita perlu selarilah. Belia tu tak boleh lagi dikongkong. Belia hari ini tak boleh lagi kita buat satu gap. Bagaimana kalau itu terus berlaku, bagaimana kita boleh merancangkan lagi undi 18? Bagaimana adik-adik kita yang sering sebelum ini didoktrinkan, belia perlu berpisah daripada politik. Belia tak boleh, terutamanya sekarang pun kita tengah berusahakan untuk membuat pindaan untuk AUKU khususnya. Bagaimana kepimpinan mahasiswa, mahasiswa mahasiswi hari ini perlu cakna tentang politika semasa dan sebenarnya kita pun menggalakkan mereka untuk bersama-sama di dalam parti-parti yang mereka pilih. Parti-parti yang mereka rasa mereka boleh menyumbang, parti-parti yang mana mereka rasa Majlis Belia Malaysia khususnya adalah, dia boleh saya kata adalah kilang pemimpin-pemimpin yang terdahulu dan sehingga hari ini Majlis Belia Malaysia adalah pelapis kepimpinan negara kita. Banyak juga kita punya pemimpin-pemimpin hari ini lahirnya daripada Majlis Belia Malaysia. Sebagai contoh yang paling jelas dan terang hari ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 kita juga pernah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia satu ketika dulu. Dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri juga adalah daripada kilang belia. Ramai kalau saya rasa untuk bercakap tentang perkara ini. Dan saya kata tak bolehlah nak kita kata berpisah ke apa, tapi belia ini adalah satu sekolah yang akhirnya melahirkan pemimpin dan sekarang keterbukaan belia-belia kita hari ini yang kita kata menggalakkan mereka untuk bersama-sama dengan parti politik adalah untuk kita memperkasakan undi 18. Sebenarnya Mak Kamil, untuk mendekati belia hari ini, terutamanya Gen Z, bukanlah mudah, bukan macam dulu lagi. Lingua mereka tu berbeza. Dan kalau kita tak ada belia-belia yang memang berkecimpung dan faham tentang ideologi politik tu, macam mana kita nak menjelaskan dan nak bagi tahu kepada adik-adik kita ni. Sebab tu pentingnya belia-belia hari ini kita buat hashtag untuk tahun ini. Kita punya tagline, ini masa kita. Kalau sebelum ni kita dipisahkan dengan ideologi politik, hari ini tak ada lagi. Kita betul-betul meraihkan demokrasi negara.
caknalah tentang apa yang berlaku dan pilihlah platform anda, insyaAllah, kerana anda adalah generasi yang akan menentukan masa depan. Penting untuk kita sama-sama memahami dan juga mencorakkan polisi-polisi negara untuk masa akan datang. Terima kasih Cik Salmi. Masuk live kita Cik Syahira Sabudin. Ida adik Ajai JB komen, doakan UMNO boleh mendukung perjuangan UMNO sebelum ini dengan cara yang diredai oleh Akak Umbi. Jangan gambar presiden ditutup dalam bidang petisi bangunan UMNO. Wow, banyak. Okey, tentang gambar presiden ditutup dalam petisi, kita pun dah jelaskan untuk siapa tadi yang tanya tu? Ajai JB. Ajai JB. Ajai JB. Kita dah jelaskan kalau mungkin boleh pergi ke TikTok Puteri UMNO Wilayah ataupun mana-mana TikTok untuk media sosial UMNO khususnya, kita ada menjelaskan bahawa WTC adalah Dewan Merdeka adalah milik WTC, yang mana dewan ini telah digunakan oleh banyak pihak dan bukan hak mutlak UMNO. Dan juga dewan ini adalah pihak dia punya organizer kan, dia menghormati kehendak mereka yang menggunakan dewan itulah. Dan pasal kisah gambar pemimpin kita ditutup dan sebagainya, kalau perasan gambar-gambar tu hanya ada ketika Perhimpunan Agung UMNO. Dan pada waktu lain, sebab Dewan Merdeka ni juga digunakan, contoh ya, Abang Kamil, kalau semua orang tahu saya rasa, digunakan untuk majlis perkahwinan. Pesta buku pun akan kami digunakan di situ. Sebelum ni kalau perasan tak ada pun ada gambar-gambar pemimpin tu, tidak. Tapi kalau dekat luar Dewan Merdeka tu kita ada kan, galeri UMNO. Itu memang ada. Kita tak ada semasa convention tu tak ada pun gambar-gambar tu ditutup di luar. Tapi di dalam Dewan Merdeka adalah dia mengikut kesesuaian majlis. Tak ada isu pun yang tu saya rasa. Mungkin kalau nak kefahaman yang jelas, kita persoalan itu telah pun dijawab oleh Setiausaha Agung UMNO sendiri. Itu dia jawapan yang mantap, mempertahankan institusi presiden. Baik, saya kira kita nak menuju pada soalan yang second last lah. Okey, nak bercerita juga tentang Majlis Belia. Majlis Belia ni dilihat macam terlalu eksklusif, bukannya macam budak-budak sekolah atau yang dah habis sekolah boleh join. Jadi mungkin orang terasa terpinggir nama Majlis Belia, tapi orang tak tahu macam mana cara nak join Majlis Belia. Mungkin sebagai exco MBM boleh explain. MBM ni bukan dah eksklusif, tapi mana-mana belia ada peluang untuk belia ataupun remaja nak masuk. Mungkin Asha boleh explain sikit. Dia ada dua tau, tapi saya harap dapat ambil dari sudut positif apa yang saya sampaikan. Betul, kalau kata MBM tu dilihat sebagai eksklusif, MBM adalah eksklusif kerana dia adalah satu pertubuhan ataupun badan gabungan belia, pertubuhan-pertubuhan belia yang termaktub di dalam perlembagaan. Sebab tu dia eksklusif dan kita bukan saja berada di dalam perlembagaan, tetapi kita di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan. Kita di bawah kementerian itu yang bertanggungjawab untuk menjagalah segala hal ehwal belia. Dan bagaimana untuk bersama dengan Majlis Belia Malaysia? Sebenarnya Majlis Belia Malaysia ni ada di setiap negeri, ada di setiap daerah. Dan untuk berada di bawah kepimpinan Majlis Belia tu, kita dalam itu juga kita ada lebih 40 badan pertubuhan, 40 pertubuhan, yang di dalam pertubuhan itu ada beberapa pertubuhan besar, yang di bawah pertubuhan tu ada gabungan-gabungan kelab. Terutamanya saya jelaskan sendirilah sebab saya ni adalah exco MAYC Kebangsaan. Di kesempatan ini saya naklah juga memperkenalkan MAYC. MAYC adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia punya nama akronim adalah Malaysian Association Youth Club. Bahasa Melayu adalah pertubuhan kelab-kelab belia Malaysia. Di mana di MAYC ni kita ada di setiap, kalau dekat wilayah kita guna kawasan. Kalau dekat negeri-negeri lain kita guna daerah. Di kawasan, saya cakap tentang wilayah, di kawasan ni sekurang-kurangnya mereka perlu ada 3 gabungan kelab-kelab. Mudah. Maksudnya bila belia di setiap kawasan tu dia ada satu hobi. Contoh ada satu hobi yang sama dan mereka bergabung menubuhkan satu kelab. Dan kelab ni tadi berjumpa, contoh kelab motor berjumpa dengan kelab sukan wanita, contoh. Dan kemudian satu lagi kita jumpa dengan kelab kebajikan belia kawasan. Mereka ni 3 ketua ni tadi, 3 kelab ni tadi boleh berjumpa bersama-sama, duduk bersama, berbincang untuk bergabung di bawah MAYC kawasan. Dan MAYC kawasan nanti dia akan berjumpa dengan
MOYC negeri. Di peringkat negeri nanti kita akan ada satu AGM di mana kita akan memilih kepimpinan ini tadi yang akan dibawa ke peringkat kebangsaan. Kemudian di peringkat kebangsaan, itu dia. Setiap badan-badan yang bergabung di bawah Majlis Belia Malaysia, mereka akan diberi tawaran untuk bersama-sama di peringkat kepimpinan Majlis Belia Malaysia. Itu yang berlaku. Jadi kalau nak tanya bagaimana untuk bersama-sama dengan MBM, mulai hari ini bersama-samalah dengan persatuan-persatuan belia dan pastikan persatuan-persatuan belia ini adalah bukan sahaja persatuan tunggal tetapi mereka bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia. Maksud kalau macam masuk Belia 4B pun boleh lah? Belia 4B adalah salah satu daripada badan gabungan di bawah Majlis Belia Malaysia. Begitu. 4B, kita ada MAYC, antarabadang yang besar, dan juga kita ada ABIM, kita ada GPMS, dan juga tak ketinggalan. Sebenarnya macam tadi kata anak-anak adik-adik sekolah kan, kita ada badan beruniform di bawah MEM, kita ada pengangkap, kita ada pandu puteri, kita ada puteri Islam, dan banyak lagi. Saya rasa mungkin kita boleh buat satu slot untuk MBM. Menarik. Maksudnya bukanlah kita menyertai MBM, tapi kita menyertai satu persatuan atau satu majlis dalam persatuan tu dan tu di bawah MBM. Sebab tu kita panggil majlis. Majlis di mana di bawah majlis tu ada entiti lain yang bernaung di bawah majlis. Maksudnya kalau nak kata MBM, berapa persatuan bawah MBM tu sendiri? Kita ada lebih, macam saya cakap tadi, kita ada lebih daripada 40 badan gabungan. Menarik. Jadi bila kita dah ada dalam persatuan belia tu sebenarnya kita dah ada dalam bawah MBM lah, bawah naungan, bawah payung pastikan dia adalah badan yang bergabung dengan MBM. Menarik. Jadi belia-belia jangan lepaskan peluang. Dulu kita ada macam rakam muda sebagainya kan. Jadi sekarang ni kita hidupkan balik belia, nak buat main. Sebenarnya saya tak silap saya ada juga sekarang kelab-kelab yang mengusungkan objektif rakam muda tu, kan saya rasa ada kelab-kelab kita hari ini memang nama dia Rakam Muda. Rakam Muda, yelah ada banyak belakang-belakang tu kan. Memang ada. Yelah macam belia masjid, belia gotong royong, motor. Jadi jangan buang masa masuk kelab belia ni, isi masa dengan lapang. Banyak sangat kelebihan untuk kita bersama-sama berkecimpung dengan satu badan-badan belia besar ni. Bukan saja kita dapat jumpa satu circle yang baik, tetapi di bawah, contoh saya bagi sedikit sharing lah. Sebagai mereka yang alhamdulillah bertuah untuk bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia, bukan sahaja saya dapat satu ilmu, dapat pengalaman, tetapi saya juga dapat satu peluang yang besar. Yang saya kira belia-belia hari ini tak seharusnya mengetepikan atau menidakkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Majlis Belia Malaysia khususnya, ataupun badan-badan pertubuhan-pertubuhan yang besar yang lain. Sebab setiap pertubuhan-pertubuhan ini kita yang telah termaktub di bawah perlembagaan negara, kita ada satu kita ada satu peruntukan khusus. Di mana kalau kita tengok setiap tahun apabila pembacaan bajet ada, kita fokuskan tentang perkembangan belia, tentang pembangunan belia ni sendiri. Dan itulah antara perkara-perkara yang di bawah Majlis Belia Malaysia bertanggungjawab untuk memastikan kita buat check and balance lah, dan kita juga akan memberitahu apa isu-isu daripada bawah ni terkutip dan kita suarakan di peringkat tertinggi negara sebelum baik sebelum ataupun selepas bajet dibentangkan. Baik. Saya tanya, mungkin sebagai seorang Exco Majlis Belia ni, apa yang Asha nak sampaikan atau luahkan kepada Menteri Hanayo dan juga Timbalan Menteri Adam Azli, apa yang diperlukan oleh Majlis Belia ni yang perlu ditambah baik belia-belia di Malaysia? Sebenarnya kalau nak cakap pasal ni, Kamil, dah banyak dah. Kita daripada awal memang, dan alhamdulillah untuk kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan baru ini di bawah YB Hanayo dan juga Timbalan Menteri Adam Azli, kita mempunyai hubungan yang sangat rapat, sangat baik, dan juga apa saja pandangan belia-belia tak pernah dipandang enteng oleh kedua-dua kepimpinan ini. Dan satu perkembangan antara yang mungkin ramai masih tertanya tentang perkembangan had umur belia yang telah pun digazet pada tahun 2019 tetapi masih lagi tak dilaksanakan. Dan melalui budi bicara dan juga satu perbincangan yang kita kira win-win situation daripada budi bicara
pihak baik pihak menteri, apa ni, entiti kementerian tu sendiri, setiap maksud saya setiap pejabat awam tu sentiasa terbuka untuk menerima apa sebenarnya masalah daripada Majlis Belia Malaysia ni, baik yang daripada belia berpersatuan ataupun tidak berpersatuan, bagaimana untuk mereka melaksanakan had umur belia ni tadi kan. Kerana itu kita sentiasa, macam sekarang saya sebagai exco, saya kata saya dapat, alhamdulillah lah, dapat satu platform yang meletakkan saya untuk belajar bagaimana kita sebagai individu, tak kira apa, belia ke, kita wanita ke, kita apa, kita tahu kita ada satu suara, kita ada satu kehendak bersama, bagaimana untuk bersuara, bagaimana untuk kita memastikan agenda itu berjaya dan diterima. Dan itulah yang berlaku. Saya tak boleh nak announce lah apa yang ada ni, satu ketetapan ni, tetapi secara pendeknya insyaAllah dalam masa yang terdekat nanti akan ada satu susulan statement yang akan dikeluarkan oleh pihak YB Menteri sendiri, bagaimana untuk kaedah kita melaksanakan akta yang telah pun diubah tadi pada tahun 2019 untuk kita memastikan had umur belia berjalan berkuat kuasa cukup di takat 30 tahun. Itu yang tu nanti akan kita akan ada. Supaya maksudnya yang belia tu betul-betul belia lah. Jangan orang kata apa, belia pencen lah. Belia tu. Dia tak ada beliau beliau. Dia setakat sekarang ni masih lagi lah boleh terlaksana. Masih ada lagi kepimpinan beliau sehingga umur 40 tahun. Tetapi pada satu waktu yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Belia dan Sukan, kita akan melaksanakan had umur belia umur 30 tahun. Banyak kita dapat perbincangan kita dengan Asha pada hari ini. Terima kasih Abang Nabila, tengok Rabli OS. Banyak nak masuk live ni, tapi kita tak boleh nak masuk, nanti kan banyak soalan. Kita buka je sampai 4 orang saya nak masuk, nak bincang. Menarik. Jadi kalau ada apa-apa boleh je. Nanti bersama, boleh follow Asha Rahman di TikTok. Semua media sosial ada kan, Facebook, semua ada. Semua namanya Asha Rahman. Semua Cik Asha Rahman. Nak ajukan soalan, boleh terus add Asha Rahman atau friend dengan dia. Jangan lupa juga untuk follow TikTok Puteri UMNO Wilayah ataupun Puteri UMNO Setiawangsa. Itu dia. Nak tahu apa aktiviti Puteri UMNO, follow TikTok. Banyak memang aktif lah saya tengok. Kalau kita swipe mesti akan jumpa. Tak ada masalah. Tak terupdate dah. Baik, ramai yang minat untuk pengetahuan Asha ni dah berpunya tau, bukan je single lagi. Nampak yang lelaki-lelaki betul-betul bersemangat ni kan. Ada apa kata, ibu kepada seorang anak. Begitu. Nampak macam apa orang kata, muda jelita kan. Dia ada pakai miracle product tau. Jadi siapa yang wanita-wanita di Sorang belum tu, boleh cari nanti Asha Rahman, add dia di media sosial. Risau ni bila dia puji banyak ni. Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan dah Asha. Sebenarnya, jadi nak tanya apa harapan Asha kan dalam Puteri UMNO, dalam belia, perancangan politik. Mungkin Asha boleh bercerita lah, apa yang Asha nak jadi mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang. Mana tahu kokok dapat kan, jadi timbalan menteri ke kan, exco pegawai menteri. Sejauh mana Asha lihat dalam karier politik tu lah. Mungkin Asha nak ucapkan terima kasih juga kepada peminat, pada pengikut UMNO, ahli UMNO. Okey, silakan Asha. Terima kasih Abang Amir. Pertama sekali, biasa macam saya katakan tadi, setiap apa yang kita lakukan, kita perlu ada hala tuju. Dan untuk sekarang ni, kenapa saya berada di dalam kepimpinan UMNO, Puteri UMNO khususnya, kenapa saya memilih platform politik? Kerana saya percaya melalui wadah ini yang boleh membawa satu suara yang akhirnya akan menjadi dasar kerajaan, menjadi polisi, akan menentukan hala tuju negara. Jika kita bercakap sebagai NGO di luar, kita mungkin hanya boleh mendesak dan memberi cadangan. Tapi bila kita menjadi sebagai ahli politik, yang parti itu adalah parti yang matang, kuat, insyaAllah dia mampu mendesak kerajaan punya pembentukan yang menentukan bagaimana akhirnya rakyat tu nak hidup, bagaimana akhirnya rakyat tu boleh survive, begitu. Dan harapan saya, kalau cakap tadi tentang saya sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya bergambar, saya takut kalau dapat tanggungjawab ni tau. Sebabnya ni amanah. Betul. Dan apa yang saya dapat ni, kalau siapa yang mungkin follow saya sebelum ni, bila saya diberi tanggungjawab sebagai Ketua Penerangan Negeri pun saya rasa tu dah cukup berat. Kalau nak tahu, masa saya ambil tu saya nangis. Sekarang pun cakap saya bergenang tau. Sebab saya tahu tanggungjawab tu, Allahu Akbar. Betul saya cakap, kalau cakap ni memang saya rasa sebab.
Sebab dia bukan satu benda yang bukan satu benda yang kita kata yang boleh dibangga-banggakan. Kita tahu kita ada tanggungjawab dan kalau kita tak dapat laksanakan, berat tu. Dan harapan saya di dalam puteri, saya mestilah nak. Dan Alhamdulillah saya dapat satu era yang mana ketua saya adalah ketua yang rajin bekerja dan sentiasa mempunyai drive. Bagaimana untuk kita berkehadapan, bagaimana untuk kita menjadi pemimpin yang berhala tuju, bagaimana kita tidak tahu dan dia menunjukkan jalan. Itu Alhamdulillah, nampak tak? Dan kemudian bila bercakap, saya tak boleh nak mengatakan bahawa saya tak nak jadi. Sebab saya dah bagi tahu tadi statement, kita ada agenda untuk memperkasa wanita-wanita ni, bagaimana untuk kita memastikan agenda yang telah diperjuangkan sedemikian lama, minimal 30% wanita di peringkat pembuat keputusan, yang mana keterlibatan wanita di dalam pembangunan negara ni amat penting. Hanya wanita yang insyaAllah akan memahami bagaimana struggle-nya, bagaimana sekecil-kecil kepentingan ataupun keperluan wanita ni tadi, dan insyaAllah itu yang akan memberikan satu keterjaminan dan kesejahteraan pembangunan negara melalui entiti keluarga. Keberadaan wanita itu sangat penting dan kita sekarang ni bukan sahaja bercakap tentang pemerkasaan, tapi kita bercakap tentang kesaksamaan, bagaimana peluang yang diberikan, bagaimana sebenarnya penerimaan lelaki dan perempuan itu tadi untuk memastikan apa yang saya katakan ini tadi berjayalah. Dan Abang Kamil, semestinya saya mengucapkan terima kasih kepada pengundi saya lah di peringkat Setiawangsa yang memberi kepercayaan, dan kemudian di peringkat parlimen saya sendiri, juga di peringkat Puteri UMNO Malaysia yang percayakan saya untuk membawa tanggungjawab ini, dan kemudian untuk Belia Wanis khususnya, saya sangat berharap apa saja yang anda lalui, kita perlu bersatu, teguh, memahami di antara satu sama lain, support each other, dan sentiasa cekal, tidak berputus asa, bangkit, bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk generasi akan datang. InsyaAllah apabila kita bersama, kita bersatu, support each other, tidak membunuh satu sama lain, kita pasti akan mendapat satu kejayaan yang lebih baik. Tu dia, terima kasih kepada Aisyah Rahman. Bila kita tengok tokoh Aisyah Rahman ni kan, seorang sosok Aisyah Rahman, kita rasa macam negara kita ada masa depan. Allahu Akbar. Jadi dalam puteri kan, kita doakan perjalanan Aisyah Rahman dalam politik ni berjaya, mudah-mudahan. Doakan saya juga kalau saya tersasar, tegurlah saya secara baik, insyaAllah saya juga akan belajar lah. 5-10 tahun kita doakan dia jadi Menteri Wanita, Pembangunan Wanita dan Keluarga kan. Jadi kita dapat nampak hala tuju negara kita. Saya suka cara berapa sebab dia ni office mate saya dulu. Dia orangnya memang soleha kan. Dia kalau kat office tu dia solat tau. Dia kita memang kita nampak. Jadi orang macam ni kita boleh angkat sebagai pemimpin wanita kan. Kita doakan semoga berjayalah Aisyah Rahman dalam bisnes, dalam politik, dalam belia. Saya kita jumpa lagi, kita kalau ada apa-apa pengantin baru, kita akan bersama lagi dengan Aisyah. Kita nak tengok dalam puteri, mungkin depan ni 5-10 tahun lagi dalam wanita, 10 tahun dalam wanita, kita Aisyah Rahman yang lebih matang dan lebih firm kan, macam cakap kan, orang usik sikit pun. Doakan saya istiqamah dengan apa yang saya bawa. Doakan juga saya istiqamah untuk melalui cabaran-cabaran yang akan datang. Amin. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton kami TV pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya hargai sokongan dan juga masa yang anda berikan untuk menonton saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lepas kita akan potong lah klip-klip yang menarik, kita akan letak dalam VTT biar ramai lagi boleh share, boleh tengok, dapat manfaat lebih banyak dengan apa yang dikongsikan oleh Aisyah pada petang ini. Okey, segitu, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada syarat akan datang. Terima kasih. Thank you. Dah